Seterusnya, untuk bahagian terakhir dalam bab 7 adalah jadual banding beza. Jadual banding beza. Banding beza maksudnya jadual persamaan dan perbezaan. Okey, persamaan bagi bab apa dia dak tunjuk gambar habis. Okey, perbandingan jadual banding beza antara respirasi aerob dan fermentasi. Okey, jadi persamaan respirasi aerob dan fermentasi ni ialah dia merupakan respirasi sel. Okey, jenis respirasi sel melibatkan penguraian glukosa, okey. Sama dan menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Walaupun aerob ni banyak ATP, fermentasi sedikit saja ATP. Dia tetap menghasilkan tenaga. Okey, dan perbezaan dia adalah pengoksidaan glukosa dalam respirasi aerob dia lengkap. Dalam fermentasi dia tidak lengkap. Sebab dia tidak lengkap sebab kita kata dia jadi asid laktik. Okey. Sebab dia tidak cukup, tak ada oksigen lah kan. Okey, hasil respirasi untuk aerob adalah karbon dioksida, air dan tenaga. Untuk hasil respirasi fermentasi di otot dengan lactobacillus adalah asid laktik dan tenaga. Pokok padi dan yeast adalah etanol, karbon dioksida dan tenaga. Kena jawab ini berdasarkan soalan. Kalau dia kata bandingkan antara respirasi aerob dengan fermentasi pokok padi. Jadi hak ni lah. Hak ni ambil jawapan ni je. Jangan ambil hak otot tu. Okey. Dan jumlah tenaga dihasilkan respirasi aerob, ni jumlah magic dia 2898 dan fermentasi di otot 150, yeast 210. Dan bilangan molekul ATP yang terhasil sama 38 ATP dan di fermentasi 2 ATP. Okay. Dan seterusnya adalah jawablah soalan objektif dengan struktur yang saya bagi ni. Sekejap, saya alih dulu. Okey. Kita tengok sikit. Respirasi menyebabkan pemecahan glukosa menghasilkan tenaga. Darjah di bawah menunjukkan pemecahan glukosa melalui dua proses dalam sel manusia. Yang ni senang je. Okey, glukosa proses P, proses Q. Yang mana satu respirasi aerob, mana satu fermentasi. Awak tengoklah produk R. Allah, tak ada masalah lah kalau awak faham. Okey, jadi yang nombor 1 tak ada masalah, nombor 2 tak ada masalah, nombor 3 tak ada masalah, nombor 4 saja. Okey, rajah di bawah. Sekejap, saya besarkan lagi. Saya takut awak tak nampak ni. Okey. Rajah 4 menunjukkan respirometer yang disediakan untuk mengkaji respirasi aerobik. Ingat benda-benda. Kalau ayat dia panjang, awak kena highlight dulu. Okey, apakah keputusan eksperimen ini? Okey, jadi kita tengok kapur soda, dia ada. Lepas tu ada lipas. Lipas dalam ni. Satu lagi ni kosong, tak ada lipas. Dua-dua ada kapur soda, ada ni air berwarna. Okey, air berwarna. Okey, tabung lidi. Okey, tak ada masalah. Okey, kalau ikut sebenarnya respirasi aerobik ni dia nak tengok penggunaan oksigen kita. Okey. Dia gini. Lipas. Kalau dia menjalani respirasi, dia mestilah guna oksigen dan dia bebaskan karbon dioksida. Kan? Respirasi kan dia punya hasil dia adalah karbon dioksida, air dan tenaga. Okay, jadi bila dia guna oksigen, air berwarna ni dia akan naik tau. Naik ke atas macam ni. Air tu akan naik. Sebab dia nak cover dalam awak panggil dalam tiup ni ada oksigen. Jadi air berwarna ni akan naik. Menunjukkan lipas ini dia guna oksigen yang di dalam tiup ni. Dia sedut kan. Okey, jadi bila dia guna oksigen, dia akan membebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida penuh lah dalam ini. Karbon dioksida penuh dalam tabung didih. Jadi apa fungsi kapur soda? Kapur soda ini dia untuk menguji
karbon dioksida, kehadiran karbon dioksida. Jadi bila ada karbon dioksida, kapur soda ini akan menjadi keruh. Pembetulan. Okay, saya buat pembetulan sikit. Kapur soda tadi, dia untuk menyerap. Apa tak ada tulisan ni? Menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida ni daripada mana? Ni lah. Daripada karbon dioksida yang dibebaskan oleh lipas tadi. Dia bernafas kan, dia bebaskan karbon dioksida kan. Okay, jadi sebab apa? Bila kita ada karbon dioksida ni, eksperimen ni tak jadilah sebab dia gas karbon dioksida ni akan tolak balik cecair berwarna ni masuk mula dalam bekah ni, dalam bekah balik. Okay, jadi kita tak ambuh. Kita nak tengok respirasi penggunaan oksigen kepada lipas ni banyak mana. Jadi itu yang kita biarkan dia guna semua oksigen yang ada di dalam tiup. Jadi bila dia nak guna oksigen, air ni akan naik sekali lah. Air kan dia akan mengisi tempat kosong. Bila kita sedup udara daripada dalam tiup tu, air pun akan pergi. Jadi apakah keputusan eksperimen ini? Awak dengar 2-3 kali ni kalau awak tak faham ni. Okey. Aras larutan air berwarna dalam tiup kapilari A meningkat selepas 1 jam. Yalah. Dia meningkat lah ni. Dia meningkat. Naik. Okay. Aras larutan air berwarna dalam tiup kapilari B kekal sama selepas 1 jam. Ialah sebab tak ada yang haiwan pun yang di dalam B tu, tabung uji B, tabung didih B yang guna oksigen. Jadi betul. Aras larutan air berwarna dalam tiup kapilari A kekal sama. A. Jadi ini tidak tepat lah sebab dalam A yang akan bergerak. Okey, yang ini meningkat pun tidak tepat. Jadi jawapan dia adalah 1 dan 2. Ini adalah eksperimen yang glamour untuk bab respirasi. Jadi awak kena faham betul-betul. Okey, yang soalan struktur tak ada masalah. Dan esei tak ada masalah juga ni sebenarnya. Respirasi aerobik dan fermentasi merupakan proses menghasilkan tenaga yang diperlukan semua sel hidup. Apakah? Jelaskan proses respirasi aerobik dalam sel. Jadi yang ini awak kena cerita kalau 6 markah maksud dia. Okey, jadi persamaan dia. Persamaan tu awak boleh tulis dalam ayat. Contoh, respirasi aerobik menghasilkan benda. Persamaan dia awak ceritalah. Berlaku di sitoplasma benda. Okay, berlaku di mitokondrion macam mana. Itu semua markah. Cerita sedetail-detailnya. Sedetail. Dah apa? 6 markah awak nak tulis 10 ayat, 20 ayat pun tulis lah. Dah apa? Asalkan biar dapat jawab belaka. Dapat tulis apa semua yang awak terlintas. Okay, dan bincangkan persamaan dan perbezaan antara respirasi aerob dan fermentasi. Hak ni tak ada masalah. Kalau 10 markah, selamatnya tulis 5 isi. Boleh tulis sama ada persamaan. Okay, persamaan, satu persamaan 1 markah. Okay, satu persamaan 2 markah kot. Okay, ataupun perbezaan. Tapi nak selamat lah. Nak selamat tulis 10. Tapi kalau dok saya rasa sebenarnya 5 isi dah cukup. Okay. Dan B, yogurt adalah produk dihasilkan melalui fermentasi. Terangkan proses fermentasi tersebut menghasilkan yogurt. Yes. Ni saya sudah cerita dalam nota saya. Tolong 4 markah je, tak ada masalah. Okay. Boleh jawab. Okay, selamat belajar dan selamat mencuba jawab. Jangan lupa hantar esei dengan struktur, dengan objektif ni. Sebab apa? Saya nak tengok awak jawab betul ke dok. Macam mana awak nak standby untuk periksa nanti. Okay. Jadi, saya doakan semoga anak-anak cikgu semuanya berjaya. Okay, jadi kita jumpa pada bab yang akan datang. Jangan lupa hantar kerja sekolah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.